Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Current VMY. Channel yang sentiasa mengupas isu-isu panas dan terkini dari bumi Malaysia, khasnya dari Sabah yang kini semakin rancak diperkatakan. Pada video kali ini kita ingin membincangkan satu topik yang sangat penting, yaitu tentang kedaulatan Sabah yang sekali lagi menjadi perbualan hangat selepas kenyataan tegas oleh Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor. Tapi adakah benar yang kedaulatan Sabah ini benar-benar utuh, atau masih wujudnya ancaman yang cuba disembunyikan daripada pengetahuan rakyat? Jangan buang masa, mari kita bongkar. Baiklah, pada 21 Jun yang lalu dalam satu majlis penganugerahan Darjah Kebesaran Negeri Sabah 2025 yang berlangsung di Istana Seri Kinabalu, Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji Jinor menegaskan bahawa kedaulatan Sabah kekal utuh di bawah Persekutuan Malaysia. Kenyataan ini hadir susulan kejayaan Malaysia menangkis tuntutan asing terhadap negeri itu. Beliau merakam setinggi-tinggi penghargaan kepada Kerajaan Persekutuan dan juga Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas komitmen Kerajaan Pusat dalam mempertahankan hak dan kedaulatan negeri Sabah. Haji J menyifatkan bantuan yang diberikan Kerajaan Pusat dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, kesihatan, pendidikan dan keselamatan sangatlah dihargai oleh Kerajaan Negeri Sabah. Di dalam ucapan beliau, Haji J berkata, hubungan erat dan kerjasama rapat dengan Kerajaan Persekutuan akan terus dipertahankan agar Sabah tidak ketinggalan di dalam arus pembangunan negara. Selain itu, Haji J juga turut memberikan jaminan bahawa pelaksanaan dasar pembangunan inklusif dan menyeluruh di bawah Pelan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ akan terus dipertingkatkan. Sejak diperkenalkan, pelan ini telah memberi impak besar dalam pemulihan ekonomi, pelaburan, pembangunan pertanian, pembangunan modal insan, dan juga kebajikan rakyat. Salah satu fokus utama kerajaan negeri kini ialah untuk pembangunan sektor pertanian. Ini termasuklah penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sabah ataupun LPBS dan pelancaran skim takaful tanaman padi STTP. Matlamatnya jelas untuk meningkatkan tahap secara diri beras di Sabah daripada 24% kini kepada 60% menjelang 2030. Dalam usaha memperkukuhkan modal insan, Kerajaan Sabah juga telah meluluskan penubuhan Majlis TVET Sabah bagi menyelaraskan pendidikan dan latihan teknikal serta vokasional yang sejajar dengan kehendak industri masa kini. Matlamat kita ialah untuk memastikan golongan belia di Sabah dilengkapi dengan pengetahuan dan kemahiran yang diperlukan demi pembangunan negeri dan negara, tegas Haji Jinor. Untuk makluman Anda semua, sahabat-sahabat di luar sana, isu tuntutan asing terhadap Sabah bukanlah perkara yang baru. Sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu, Filipina tidak pernah menggugurkan tuntutannya ke atas Sabah berdasarkan dakwaan warisan Kesultanan Sulu. Namun, pada tahun 2020, isu ini memuncak semula apabila terdapat kumpulan waris Kesultanan Sulu memfailkan tuntutan undang-undang terhadap Malaysia di Mahkamah Antarabangsa, dan lebih mengejutkan, tribunal di Perancis pada awalnya memutuskan Malaysia perlu membayar pampasan sebanyak USD 14,9 bilion. Bagaimanapun, Kerajaan Malaysia mengambil tindakan yang pantas dan tegas. Pada tahun 2023, Mahkamah Rayuan di Paris akhirnya membatalkan keputusan tribunal itu, sekaligus menyelamatkan kedaulatan negara kita daripada dipergunakan oleh pihak luar. Ini adalah jelas memberikan kelegaan kepada rakyat Sabah dan seluruh rakyat Malaysia. Tetapi persoalannya sekarang, adakah kenyataan ini benar-benar menjamin kedaulatan Sabah kekal utuh? Ataupun sekadar penyedap kata untuk mententeramkan rakyat Sabah?
Kita tidak boleh menafikan bahwa hubungan antara Kerajaan Negeri Sabah dan Kerajaan Pusat ketika ini kelihatan sangatlah erat, terutamanya di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Haji Jinor. Namun, jika kita selusuri sejarah politik Malaysia, berapa ramai pemimpin persekutuan yang berjanji untuk membantu Sabah tetapi akhirnya janji tinggal janji. Dan jangan lupa MA 63, Perjanjian Malaysia 1963, yang sepatutnya menjadi asas kepada hak Sabah dan Sarawak masih lagi belum dilaksanakan sepenuhnya. Banyak janji-janji sebelum ini, termasuklah pengembalian 40% hasil cukai, royalti minyak, dan kuasa autonomi pendidikan serta kesihatan masih belum benar-benar direalisasikan. Dan apabila kita bercakap soal pembangunan, rakyat Sabah masih ramai yang hidup dalam keadaan daif. Jalan yang rosak, bekalan air yang terputus-putus, dan kemudahan kesehatan yang tidak setara dengan negeri lain. Maka timbullah persoalan, benarkah Sabah tidak lagi ditinggalkan? Lebih mengherankan, bagaimana pula dengan kenyataan-kenyataan pihak tertentu di dalam kerajaan pusat yang suatu ketika dahulu menyokong perjuangan Sabah mendapatkan lebih autonomi, tetapi kini diam seribu bahasa selepas menjadi sebahagian daripada kerajaan? Apakah kenyataan Haji Ji ini sebenarnya adalah satu strategi politik untuk menunjukkan kesetiaan kepada kerajaan pusat menjelang PRN Sabah ke-17 yang dijangka pada bila-bila masa sahaja? Dan satu lagi perkara yang ramai mungkin tidak perasan. Mengapa tidak ada sebarang tindakan tegas terhadap mana-mana pihak luar yang cuba untuk mencampuri urusan Sabah dari sudut undang-undang antarabangsa? Kenapa tiada satu akta khas ataupun langkah diplomatik jangka panjang yang diumumkan untuk menghentikan ancaman tuntutan ini secara total? Jadi, kawan-kawan, inilah realiti yang perlu kita hadapi. Di satu sudut, kita disajikan dengan ucapan-ucapan bersemangat mengenai kedaulatan dan pembangunan. Di sudut yang lain, masih banyak persoalan yang tidak terjawab. Kita tidak menolak kebaikan yang sedang dilakukan, tetapi sebagai rakyat Sabah dan juga Malaysia, kita berhak untuk terus bertanya, adakah ini cukup? Atau hanya sekadar retorik politik menjelang pilihan raya? Apakah pandangan Anda semua? Adakah Anda yakin yang kedaulatan Sabah ini benar-benar terjamin? Atau adakah masih ada tangan-tangan gaib yang sedang bermain di belakang tabir? Kongsikan pendapat Anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk tekan like, share, dan subscribe ke channel ini Currents VMY untuk terus bersama kami mengupas isu-isu panas politik tanah air. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Terus cakna, terus peduli. Salam sejahtera semua, salam perjuangan, salam reformasi. Sekian saja, sekali lagi terima kasih.